Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Baik, jika audio jelas boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai. Baik, sebentar tadi, actually not sebentar lah, dalam lebih kurang sejam lebih, di Dewan Rakyat berlaku undian suara bagi belanjawan 2024 di peringkat dasar. Ini saya sudah maklumkan bahawa hari ini akan berlaku undian dan undian telah dijalankan. Okey, so ini adalah undian yang penting kerana di peringkat ini jika kerajaan gagal dapat majoriti mudah berdasarkan jumlah MP yang hadir di dalam dewan. Contohnya 100 MP, jadi kerajaan perlu 51 undi. So jika kerajaan gagal mendapat majoriti sokongan ni, ia serupa dengan MP-MP tidak izinkan kerajaan untuk meneruskan cadangan perbelanjaan bagi 2024, sekaligus bermakna majoriti MP tidak sokong agenda kerajaan dan kerajaan tidak boleh berfungsi pada 2024. So itu akan ditafsirkan sebagai Perdana Menteri telah hilang sokongan majoriti dan Perdana Menteri perlu letak jawatan atau mengusulkan pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi hari ini menerusi undian suara, belanjawan 2024 diluluskan di peringkat dasar. Maknanya daripada jumlah MP yang hadir, kerajaan telah dapat majoriti mudah. Okey, so majoriti sebenar kita tak tahu sebab ianya hanya undian suara. Tidak ada usul daripada sekurang-kurangnya 15 MP untuk dibuat undi belah bahagi. Okey, so maknanya daripada undian suara, kalau suara yang menyokong lebih kuat daripada suara yang, atau dilihat lebih banyak daripada suara yang tidak menyokong, maka luluslah. Okey, so kita tak tahu berapa yang sokong, berapa yang tak sokong. Dengan keputusan ini, maka seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, saya sebenarnya isytihar tidak sokong walau seorang pun MP dari BN. Maknanya ada ura-ura selama ini, ada Hishamuddin and gang, Ismail Sabri and gang, they have about 10 to 15 MP yang akan tarik sokongan terhadap Anwar. Bagi saya, mesej saya kepada Hishamuddin and gang and Ismail Sabri and gang is, keep your opinions to yourself, it does not matter anymore. Okay? Sebabnya mudah. Okay. Sekarang dah hampir setahun kerajaan pimpinan Anwar bertakhta lah. Okay. So 18 November in fact adalah genap setahun pilihan raya umum ke-15. So jika benar ada MP-MP BN ni yang tak puas hati dengan Zahid, yang marah dengan Zahid dulu apabila Zahid memberi maklumat tidak tepat dalam warkah kepada Agong, kononnya semua MP BN sokong Anwar, mereka marah dengan Zahid kerana Zahid menjadikan perjuangan UMNO tu perjuangan peribadi, macam-macam, ia tidak lagi mewakili agama bangsa, Zahid telah menipu, dia telah kerjasama dengan DAP, bla bla bla, dan kita tidak sokong Anwar, kita nak jadi pembangkang, all that nonsense kan. Kalau benar itu pendirian 10 hingga 15 MP yang kemudian diperlakukan dengan cara yang hina oleh Zahid, seperti Hishamuddin digantung, dia gantung sana, gantung sini, tak setuju dengan Zahid, dipecat atau digantung. So memang MP-MP jadi macam tidak bersuara lah, jadi macam tongkol lah. So tidak ada sebab MP tidak boleh memberi pendirian. Tidak ada mana-mana klausa atau apa-apa dalam perlembagaan yang menghalang MP daripada melaksanakan fungsi dan tanggungjawab mereka sebagai ahli parlimen. Ini terbukti apabila dua MP Perikatan Nasional atau Bersatu telah bertindak menyokong Anwar, dan namun mereka hendak kekal dalam Bersatu. Tidak ada apa-apa dalam perlembagaan yang boleh menghalang ataupun merampas hak MP tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab peribadi mereka sokong atau tidak Perdana Menteri, walaupun ia bertentangan dengan
kehendak parti. Maknanya jika bersatu pecat MP tu, dia tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat dan dia akan jadi MP bebas. Namun ada yang berpendapat sebab oleh kerana UMNO telah meminda perlembagaan dia dan dia telah memasukkan satu klausa di mana jika MP ni melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak parti, maka secara automatik keahlian mereka dalam parti terlucut. Mereka bukan lagi ahli parti secara automatik. Tetapi sebenarnya saya sudah buat satu program bersama peguam dan peguam-peguam lain pun sudah menilaikan benda ni. Malah Malaysia kini sendiri telah membuat satu artikel dan menulis berkenaan perkara ni. Sebenarnya klausa itu, kalau MP menarik sokongan terhadap Anwar atau sokong Anwar, dia buat keputusan peribadi yang berbeza dengan parti, walaupun ada klausa dalam perlembagaan parti yang menyatakan jika MP membuat pendirian berbeza, mereka automatik hilang keahlian, tetapi ianya tidak akan impak MP tersebut. MP tersebut tidak perlu kosongkan kerusi kerana hak MP sokong atau tidak Perdana Menteri adalah hak peribadi yang terjamin dalam perlembagaan. Jadi dalam hal ini, walaupun MP secara automatik hilang jawatan hilang keahlian dalam parti kerana membuat sesuatu yang bertentangan dengan parti, tetapi dia tidak perlu kosongkan kerusi kerana Akta Anti Lompat Parti tidak boleh merampas hak MP untuk membuat keputusan peribadi sokong atau tidak PM. Ya, tidak boleh. Dan kalau MP hilang keahlian dalam parti, hilanglah. Dia tidak dianggap perlu kosongkan kerusi atau lompat parti, ya. So ini jelas. Tetapi apa sekalipun MP-MP ini tidak berani membuat pendirian. So jika mereka tidak boleh buat pendirian dalam hampir setahun atau tidak boleh buat pendirian hari ini, sehingga hari ini, maka jangan harap mereka akan buat pendirian. Saya amat yakin mereka tidak akan buat pendirian. Jika mereka berani buat pendirian, mereka tak akan tunggu ada tak geng dari Sabah dan Sarawak ke apa ke, mereka akan buat pendirian. Okey, malah jika mereka buat pendirian, ia memudahkan mana-mana pertimbangan dari MP-MP lain untuk mengorak langkah. So basically MP-MP BN ni sedang membuang masa anda. Setiap benda tu perlu ada deadline. Anda tidak boleh terumbang-ambing sampai bila-bila dengan harapan-harapan yang anda reka sendiri, sedangkan MP-MP ni duk diam. Berapa kali anda dengar Hishamuddin bercakap mempertahankan hal-hal berkaitan agama dan bangsa dalam setahun ini? Berapa kali anda dengar Ismail Sabri mempertahankan hak orang Melayu Islam dalam pada benda-benda yang boleh yang anda semua persoalkan yang dilakukan oleh DAP dan PKR? Berapa kali anda dengar mereka bersuara? So mereka diam, mereka duduk di kerusi empuk, mereka dapat allowance tebal-tebal. Anda mendewa-dewakan mereka dengan harapan sesuatu akan berlaku. Jadi mereka tak payah buat kerja lah. Tak apa, mereka ni masih percaya kita akan lakukan sesuatu. So kita, mereka boleh duduk dengan selesa tanpa berbuat apa-apa. Ini yang saya lihat lah. Okay, so tak boleh sampai bila-bila. There has to be a deadline. Mereka juga perlu memikul tanggungjawab untuk memberitahu, is it A atau B, ya. So kena berlaku adil lah kat penyokong dia. Jadi bagi saya mudah. If they cannot make a stand, tak boleh ada pendirian dalam setahun, mereka susah sangat nak buat pendirian berkenaan sokongan mereka, maka sebenarnya saya tidak percaya mereka akan buat pendirian. Sekalipun mereka buat esok ke lusa, itu hal lain, tetapi saya tidak percaya mereka akan buat pendirian. Ya, ada orang beritahu saya, Regi sabar, sebab undian bajet ni ada lagi satu undian yang terakhir yang akan berlaku pada bulan November. Saya tahu ada lagi satu undian bajet. Itu undian terakhir. Selepas bacaan ketiga, jika kerajaan gagal undian itu, kerajaan akan tumbang. Tetapi bagi saya itu semua buang masa. Kalau mereka tak boleh lakukan sekarang, saya kira buang masa lah. Anyway, saya telah beri MP-MP ni sampai hujung minggu ni. Maknanya esok dengan Sabtu ada masa lagi.
So mereka jika tidak boleh membuat satu sidang media ataupun pengisytiharan sokongan mereka sokong atau tidak PM jika ya. So I think kita biarkan Anwar kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU 16. Kerana apa? Kerana MP-MP ini berlipat kali ganda lebih gagal di kacamata saya, di kacamata saya kira agak orang Melayu Islam berbanding Anwar atau DAP. Jadi lebih baik kita adakan satu hala tuju yang nyata tanpa menaruh harapan palsu. MP membisu kita pandai-pandai nak buat harapan sendiri, nak buat andaian sendiri. Mereka mungkin akan buat ni, mungkin ya. It's all a waste of time. Okay, so adakan pendirian yang nyata. Perikatan Nasional duduk di pembangkang, Anwar terus PM sehingga PRU 16 ya. Dan kalau MP ni tak boleh ada pendirian, buat apa kita nak susah-susah nak masuk campur isu Zahid jadi Presiden UMNO atau tidak. Biar Zahid terus Presiden UMNO sampai PRU 16, biar Zahid terus TPM sampai PRU 16. Perikatan mantapkan perjuangan sebagai pembangkang ya, dan sebagai rakyat yang prihatin terhadap masalah rakyat, masalah penduduk negara ni. Jadi kita beri bangkangan ataupun kritikan yang konstruktif, membina. Maknanya jika kita rasakan sesuatu tidak betul, kita tegur dengan cara baik dan kita beri cadangan supaya dalam tempoh 4 tahun ni kita mungkin akan hasilkan satu perubahan yang positif sementara menunggu PRU 16, daripada terus mengharap MP-MP bacul yang dah gagalkan kita. So itu pendapat saya lah. So saya menolak lah apa-apa usaha Perikatan Nasional nak cuba bekerjasama dengan MP-MP bacul ya. So kalau esok tiba-tiba ada usaha baru, langkah baru dan tiba-tiba kerajaan pimpinan Anwar tumbang ya, adakah anda boleh terima contohnya Hishamuddin sebagai PM? Saya tak boleh ya. Dengan perangai macam ni saya tak boleh. If he is a man of principle, dia boleh nyatakan pendirian dia sekarang, tak payah tunggu sesiapa. Kalau tidak, ianya tidak akan berlaku. Tidak ada sebab ianya tidak dilakukan. Tak, jangan beri alasan memang ada percaturan. Ya, there is, mungkin mereka tengah melakukan percaturan dan sebagainya, tetapi setiap benda tu perlu ada deadline dia ya. So kalau tidak, semuanya terumbang-ambing. Orang akan buat andaian palsu. Saya lihat ramai buat harapan, ada menaruh harapan palsu. So this has got to stop. So for me, dah nokta. Simple. For me, dah nokta. Okay. So I think kita lebih bertanggungjawab ya, sebagai pengkritik mahupun sebagai pembangkang ya. Biarkan perjuangan ini lebih cerdik, lebih mantap, lebih bijak ya, dengan hujah-hujah yang bernas, dengan cadangan-cadangan yang baik. Kita lebih dihormati daripada beremosi, daripada menaruh harapan palsu, daripada asyik bercerita berkenaan dengan sesuatu mungkin terjadi, asyik mengharap kerajaan akan tumbang. Rakyat akan lebih menghormati anda jika perjuangan anda ada hala tuju yang jelas. Jika rakyat melihat anda tidak lagi mendewa-dewakan segolongan MP yang sememangnya tidak bergerak, yang sememangnya tidak nampak perjuangan mereka selama setahun ini untuk memperjuangkan segala kezaliman, ketidakadilan kerajaan pimpinan Anwar. Jadi mereka lebih gagal dari Anwar. So what for you want to replace Anwar with them? Better kita tegur secara konstruktif, secara baik. Harap-harap ada penambahbaikan ya, beri cadangan dan sebagainya. So itu pendapat saya lah. So anyway, tahniahlah kepada kerajaan pimpinan Anwar. Dan Zahid, saya rasa you should stay as Presiden UMNO sampai PRU 16 ya. You should stay. Tak payah nak bimbang lah what Hishamuddin thinks ke, what Ismail Sabri thinks ke, what MP ada MP. Their opinion does not matter, because bagi saya mereka lebih gagal dari kamu
Saya bukannya suka sangat awak TPM, tetapi mereka lebih gagal. So I think you are better than them. I think Anwar is better than them. So perjuangan saya kekal sama. Saya menyokong Perikatan Nasional dan saya akan mendukung prinsip perjuangan Tun M sampai ke akhir hayat. Tetapi saya rasa saya nak rakyat bersama saya menolak sepenuh-penuhnya MP-MP yang lebih gagal ni. Pastikan pada PRU 16 jangan buat kesilapan lagi dan beri mereka ruang untuk kembali. Itu mesej saya lah. Okay? Cari pejuang Islam yang sebenar. Ya, jangan macam mereka. Cari yang sebenar, yang tidak kira kedudukan kuasa. Bila sesuatu tak betul, dia berdiri, dia mempertahankan agama bangsa, dan dia tidak gentar takut menyatakan pendirian dia bersandar kepada undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Ya, dan dia tidak mengelirukan penyokong dia, dia tidak membiarkan penyokong dia dalam keadaan seksa tanpa berkata apa-apa. We want those people. Macam Tun Mahathir. Macam Tun Mahathir. You tengok umur dia 98. Berjalan sini pergi sana hari-hari. Hari-hari duk apa? Berjuang. Hari-hari duk berjuang, ya. Tak pernah tak bersuara. Bukan lagi Perdana Menteri, terus bersuara. Kita nak macam tu. Kita nak macam pemimpin-pemimpin yang di Perikatan Nasional yang berdiri di Dewan, asyik bersuara bila sesuatu tak kena. Kita tak nak MP-MP bila nampak bangsa mereka seksa, mereka duduk di kerusi empuk memerhati sambil ahli-ahli bangsa menaruh harapan bahawa mereka ni akan lakukan sesuatu. Sudah tiba masanya pada PRU 16 lah untuk membuang MP-MP ni. Dan masanya panjang. Harap-harap kerajaan Anwar boleh berubah, dan sama-sama kita berjuang untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kita supaya sesuatu perubahan dapat berlaku. Dan jika perubahan berlaku, Alhamdulillah. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.